Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa akramana bi ni'matil Islam wa faddalana ala katsirin minal umam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa imamina wa muallimina wa qudwatina wa uswatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiyyir rahmah wa syafi'il ummah, al-badrud duja wa siradul munir, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala: ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Firman Allah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta benda dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah Ta'ala. Dan ketahuilah, barang siapa yang dalam kehidupannya itu dilalaikan oleh harta benda dan anak pinaknya, oleh harta dunia dan isinya, mereka itulah orang-orang yang paling rugi dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yang dimuliakan Tuan Imam kita, Tuan Bila, pengurusi dan seluruh ahli kuasa surau Ayahda, tuan-tuan dan puan-puan, para duyufur rahman, tetamu Allah yang dimuliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tamanya dan buat selamanya marilah kita rapatkan setinggi kesyukuran pada Allah Ta'ala, kerana pada malam ini kita dapat menunaikan sembahyang maghrib berjamaah. Dan alhamdulillah saya dapat tumpang barakah tuan-tuan. Lama dah tidak berkunjung ataupun berkuliah. Ya. Kita baca dulu tafsir surah Al-Kahfi, tak habis lagi. Ya. Jadi insya-Allah malam ni belum kita mulakan kuliah ni. Ya, sebagaimana biasa kita akan baca surah Al-Kahfi 10 ayat yang terakhir, yang awal dan terakhir. Orang azan maghrib tadi dah habis hari Jumaat. Ni masuk hari Sabtu dah. Ya. Hari Jumaat kita disunatkan baca seluruh surah Al-Kahfi. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan baca 10 ayat yang pertama dan yang terakhir dari surah Al-Kahfi. Jadi siapa yang nak buka Quran, muka surat 293. Ya. Tapi hafal belaka dah ni dah. Lama dah ni baca ni. Alhamdulillah nampak hafal belaka dah. Ya.
Memang 10 ayat pertama ni disebutlah hadis, man hafazah, siapa yang hafal asyarah, ya, awal surah Al-Kahfi. Nabi sebut dah hadis ni, siapa yang hafal 10 pertama ni daripada awal surah Al-Kahfi, usima lahu min fitnatil masih dajjal. Allah pelihara dia daripada fitnah dan kejahatan al-masih dajjal. Hak 10 akhir pula baca saja pun dah dapat juga dalam hadis yang sahih kedua-duanya. Jadi insya-Allah belum kita baca 10 yang pertama, yang terakhir, kita mulakan dengan Ummul Quran. Dan sebelum kita baca surah Fatihah ini, marilah sama-sama kita niatkan, moga-moga ayat-ayat Quran yang kita baca ni Allah Ta'ala kurniakan pada kita istiqamah, dijauhkan kita daripada menjadi golongan al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah, ataupun ad-dhalin, golongan yang sesat. Dan kita minta ayat Quran ini niatkan untuk ibu ayah kita yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia, seluruh keluarga kita, saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah dengan sakit, dengan ujian kehidupan. Kerana Quran itu sifatnya wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu adalah ubat yang menyembuhkan penyakit manusia, zahir dan batin, sakit yang luar dan dalam. Jadi ia adalah satu rahmat bagi kita orang yang beriman. Jadi insya-Allah kita niatkan, termasuklah untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, insyaAllah 10 yang pertama, moga Allah beri kita istiqamah bacanya setiap hari. Seterusnya muka surat 304, kita akan baca 10 yang terakhir dari surah Al-Kahfi, iaitu ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. 10 yang terakhir dari surah Al-Kahfi. Bismillah. Moga Allah Ta'ala kurniakan kita semua istiqamah untuk membaca Al-Quran. Ya, paling tidak malam ni kita datang majlis ilmu, kita dapat kelebihan. Ya, keluar daripada rumah, Allah mengampunkan dosa kita, mendapat sakinah, ketenangan, rahmat, ya, keampunan Allah Ta'ala, dan dipayungi oleh para malaikat rahmat. Dan kita dapat juga malam ni dapat sama-sama membaca Al-Quranul Karim. Moga ia menjadi saksi di akhirat kelak untuk menyelamatkan kita daripada azab Allah Ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, ya, malam ni rasa lama dah masuk ni, rasa lama. Banyak perubahan dah Suraya ada ni. Ada TV, ada, dulu tak ada lagi ni. Ada. Ya. Mana semakin lama semakin canggih. Dan alhamdulillah majlis ilmu pun semakin hidup. Dan insya-Allah moga-moga Allah Ta'ala juga menambahkan kita
peningkatan dalam amalan kita. Kenapa nak tengok diri kita ni tuan-tuan? Tengok sejauh mana setiap hari bertambahnya amal soleh yang kita buat. Berarti Imam Ghazali kata, orang yang mengaji banyak, makin lama dia mengaji tapi tidak menambahkan amalan dia, maka sesungguhnya ilmu itu sudah tidak memberi manfaat untuk dia. Kau mari belajar, kau mari mengaji, semakin hari semakin meningkat amalan kita, semakin hari semakin bertambah takwa kita. Betul, iman itu yazid wa yanqus. Iman kita ni kadang dia naik, kadang dia turun. Itu dipanggil sunnatullah. Tuhan dah buat macam tu dah. Fa alhamaha fujuraha. Dan Allah tiupkan pada kita ni jadi nak buat perkara tak baik. Ditambah korin kita ni. Kita ni ada korin. Korin ni macam mana dah ya? Korin ni diri kita lah. Dia duduk bersama kita. Ayo. Dia adalah satu seumpama diri kita yang kita tak nampak dia. Tapi korin semua manusia ni kafir belaka. Kecuali satu je korin hak duduk dengan Nabi SAW, korin itu Islam. Ni korin duduk dengan Nabi Islam. Tapi korin kita ni semuanya kufur pada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sebab fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dalam jiwa dan hati kita ni ada mari nak buat jahat, ada mari nak buat baik. Yang menjadi benteng iman kita itulah amal yang soleh. Bila kita buat amalan, bila kita tingkatkan amal soleh kita ni, maka insya-Allah dia menghalang kita daripada melakukan dosa dan maksiat. Maka ingatan untuk diri saya tuan-tuan dan tuan-tuan semua. Kita ni dengar banyak, ilmu pun banyak. Ya, kalau tuan-tuan lagi lah tengok jadual tadi tu, takut rasa dengan kitab-kitab banyak ni mengaji ni. Ya. Maknanya hak depan ustaz malam ni orang alim belaka dah ni. Ya. Kita mari depan nak ngajar apa malam ni. Dah. Dah lah lama dah tak mari. Dah lah lama tak mari. Ya. Jadi mari-mari orang dah tengok tajuk-tajuk tu, kitab-kitab belaka dah ni. Maknanya hebat-hebat dah. Alhamdulillah. Ustaz mari tumpang barakah je malam ni. Ya. Tumpang ambil barakat. Ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, patu Imam Ghazali pernah sebut. Ya, bagus baca-baca kitab Imam Ghazali ni. Ustaz setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, ya, di masjid kita lah, di Tahfiz Darul Hijrah, di madrasah kita, di komplek anak yatim. Kita baca kitab As-Sah Imam Ghazali ni, Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah. Ya. Bagus, masya-Allah. Dia tulis tu Imam Ghazali ni, kehebatan dia. Dia ni orang asal ayah dia tenung kain dia, orang biasa dia. Ya. Satu hari ayah dia duduk dalam majlis ilmu macam ni lah. Ayah dia duduk dalam majlis ilmu sehingga satu ketika dia mari sebab dia tengok ke anak dia. Lalu dalam majlis ilmu ni dia niat sungguh, dia minta, ya Allah, jadikanlah anak aku ni orang alim. Bahkan sebelum ayah dia mati, dia pesan pada kawan baik dia, sahabat dia. Dia kata, ni harta yang aku ada ni, kamu gunalah harta ni supaya anak aku ni jadi orang alim. Sungguhnya mak ayah ni nak anak jadi orang alim. Masya Allah tuan-tuan. Ya. Ada orang yang mengkaji riwayat hidup Imam Ghazali ni sebut antaranya barakah Imam Ghazali ni, kelebihan dia, doa ayah dia dalam majlis ilmu. Sebab tu tuan-tuan mari kuliah-kuliah majlis ilmu. Masya Allah. Ni tempat turunnya hidayah Allah. Ni tempat turunnya sakinah, tempat turunnya rahmat, tempat malaikat memayungi sayapnya. Jadi kita dalam hati kita dengar kuliah,
kita niat banyak pada Allah Ta'ala. Kita doakan dengan Allah Ta'ala supaya anak-anak kita di rumah, di sana, di mana pun mereka juga menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Siapa pun mereka, di mana mereka berada hari ini, moga Allah memelihara mereka. Dan sahabat kawan ayah Imam Ghazali ni, memang lepas ayah dia mati, dihantar pondok, dihantar setempat, sampai satu tahap dia kata tak ada lah, duit ayah kamu ni tak ada habis dah, diguna sungguh untuk dia. Kita mati tinggal harta pusaka, bagi-bagi balah-balah, tak ada. Ni tinggal untuk beri agama pada anak dia. Sebab tu tuan-tuan, Nabi Sulaiman dah sebut dia diberi 3 pilihan. Nak ilmu ke, nak harta ke, nak takhta kerajaan. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Dengan ilmu dia berjaya dapat takhta dan kerajaan. Ulimna mantiqat tayr, dia diberikan boleh bercakap dengan bahasa burung. Tapi orang tidak ada ilmu ni, beri duit pun rosak, beri kerajaan pun rosak, binasa. Kerana tu Islam mementingkan ilmu. Atau orang berilmu tuan-tuan, semut di bawah tanah tolong istighfar untuk kita. Ikan di lautan. Bahkan disebut dalam hadis Nabi SAW, binatang pun tolong doa kita. Ulama bahas pasal apa binatang ni tolong doa untuk orang berilmu ni. Sebab apa siapa binatang ni patut tolong doa? Kerana bila manusia ni berilmu, binatang pun dapat rahmat daripada ilmu dia. Subhanallah. Tidakkah orang bela kucing, dia tak boleh makan kucing, mampu kucing tu, Nabi kata dia dalam neraka, kucing duk cekar muka dia, tubuh dia. Sebab apa? Dia tak ada ilmu. Hari ni termasuk dengan anjing, orang yang biasa-biasa tuan-tuan, tak ada amalan mana, tapi ada sifat kebaikan jiwa dalam diri dia. Tengok dia musafir, dalam hadis cerita dahaga sangat, jumpa satu pergi, dia turun minum air, naik dah atas, nak turun tu payah, nak naik pun payah. Dah naik, nampak anjing duk jelal lidah. Lalu dia kata, anjing ni dahaga macam lah aku tadi. Tu je dia ada. Lalu dia turun dalam perigi tu, letak dalam khuf, dalam kasut dia air, bekas tak ada, buh dalam kasut dia, gigi ni buat naik. Nak pergi ke siapa ni? Anjing, binatang. Anjing ni binatang, najis mughalazah. Dia beri minum bagi anjing. Subhanallah, dengan asbab perbuatan dia ni, Nabi kata syurga tempat dia. Subhanallah. Ini sebab apa? Binatang tolong istighfar untuk orang berilmu. Nabi kata ikan di lautan, semut dalam tanah, binatang pun istighfar. Lepas tu kita disuruh menuntut ilmu. Masya Allah tuan-tuan, kita disuruh menuntut ilmu ni. Minal mahdi ila lahdi, daripada buaya siapa kalian lihat. Tidakkah Nabi sebut bila orang tu nak mati, Nabi kata apa? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajar orang nak mati ni la ilaha illallah. Itu nampak tu, belajar. Tak kena ajar tu kan? Nabi suruh kita ajar. Duduk dekat ayah kita, mak kita, bukan panggil ustaz, ada ayah panggil ustaz. Ramai mana orang yang bukan ustaz, bukan ustazah. Masya Allah tuan-tuan, saya tengok sendiri. Bila mak dia, bila ayah dia nak mati, dia duduk tepi mak ayah dia, la ilaha illallah, dia pimpin bacaan itu. Ini yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah tuan-tuan. Minal mahdi ilal lahdi. Ini pentingnya proses menuntut ilmu. Batu dalam diri kita ni, hak pentingnya ada niat, ada satu nilai kebaikan. Sungguh nak menuntut ilmu, sehingga Nabi kata kun aliman, mu kena jadi orang alim. Kalau mu tak mampu nak jadi orang alim, atau muta'alima, mengajar orang tak apa dah, balighu anni walau ayah, sampaikan kepada aku satu ayat.
Hamba tu saya sebut tadi tuan-tuan, saya ni nak mengajar tuan-tuan pun tak layak juga. Ya, kita pun rasa hina dengan diri kita. Barangkali tuan-tuan duduk depan saya ni, tuan-tuan lebih mulia daripada saya. Ada orang yang bangun tahajud waktu malam, ada orang yang puasa sunnah, orang yang sedekahkan harta dia. Di depan saya ni ada suami-suami yang soleh, isteri yang solehah, anak-anak yang taat pada ibu bapa dia. Doa tuan-tuan lebih barakat dan mustajab. Tapi hanya nak mengambil Nabi sebut balighu anni walau ayah, siapa padaku daripada ku satu ayah. Ini pentingnya ilmu. Kadang-kadang orang tidak ada ilmu, dia silap dalam mendidik anak-anak dia. Ya, contoh tuan-tuan, Nabi kata muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'ina sinin. Suruhlah anak umur sembahyang masa umur dia 7. Nabi kata 7 kena suruh sembahyang. Ya, anak kita ni umur 7-8 tahun dia sembahyang mana? Gini, pergi mari main. Dia dosa tak dia main, dia tak dosa. Siapa yang dosa? Pak dia dosa. Sebab apa? Dia tak pernah suruh hayat dia sembahyang, anak dia sembahyang. Ini kena faham. Budak, nama budak, kalau dia sembahyang dia main, salah tak dia? Tak. Dia mati syurga dia. Tuan-tuan, budak-budak ni patut kita panggil anak-anak syurga. Dia mati sebelum akhir balik syurga dia. Bukan saja orang Islam tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis orang kafir, anak-anak orang kafir, akhirnya orang muda, orang Israel Zionis ke apa, dia mati sebelum akhir balik syurga milik dia. Ada hadis cerita dia ni akan menjadi pelayan-pelayan di dalam syurga, pelayan kepada ahli syurga. Dan kita ni, kita hak berat. Bila kita tak ngaji, kita tak ada ilmu, kita yang berat. Kerana tu tuan-tuan rahmati Allah sekalian, dalam bab ni kita kena jadi kun aliman. Tak boleh jadi orang alim mengajar. Kita suami balik rumah didik anak, didik isteri kita. 10 tahun Nabi kata wadribuh, tak semayang dah 10 rotan. Nabi kata gantung rotan dalam rumah. Jangan gantung TV. Boleh nak gantung TV tu, hari ni semua tak. Rotan ni kena ada. Sunnah gantung rotan. Kita masuk rumah mana pun TV lah hak paling besar. Cari rotan payah tak ada. Dah. Ada roh dia. Kita gantung ni ada roh dia kotak ni. Ya. Nabi suruh pisah tempat tidur anak lelaki dan perempuan. Anak kita 10 tahun dah, dia tak boleh tidur dah dengan adik perempuan ni, tak boleh dah. Dia tak boleh tidur dah dengan abang lelaki dia. Sebab apa? Dia dah umur 10 tahun. Pisah. Nabi suruh pisah. Ini ilmu. Ya. Maka kerana itu Imam Ghazali pernah sebut. Imam Ghazali pun dia ambil daripada hadis-hadis Nabi. Ya. Imam Ghazali hak lahir kita sebut ni, ayah dia tukang tenung kain orang biasa. Ayah dia menangis dalam majlis ilmu, berdoa pada Allah supaya anak dia ni, Imam Ghazali ni, jadi orang alim. Subhanallah. Tangisan seorang ayah dalam majlis ilmu tuan-tuan, sehingga melahirkan seorang bernama Hujjatul Islam. Nak gelar Hujjatul Islam ni, hadis paling kurang kena hafal 7 ke 8 ribu ke atas tuan-tuan. Kita nak hafal 10 hadis, sehadis Allah. Nak hafal 1000 hadis, subhanallah tuan-tuan. Ni hebat orang dulu. Kerana tu kita kena faham betapa besarnya ilmu dalam kehidupan kita. Imam Ghazali mana sebut, ambil daripada hadis Nabi. Ya, kata Imam Ghazali, annas kulluhum halka illa al-alimun. Manusia ni semua rosak, hancur dan binasa, melainkan orang yang berilmu, orang yang ada ilmu. Tuan-tuan tengok hari ni lahirnya kumpulan-kumpulan G25. Siapa G25 ni? Ya, bekas pegawai-pegawai tinggi kerajaan, hak kelas-kelas A ni. Ya, yang kata orang nak murtad pun tak ada masalah. Urusan kehidupan jangan campur dengan agama. Jakin tak perlu ada, jakin sepatutnya ni. Nak jadi menterjemahkan agama macam agama Kristian. Da'ma
li qaisar wa malillah lillah. Urusan raja suruh ke raja, hak Tuhan biar Tuhan cara. Ni tuan-tuan. Duk mana gini? Sidang media. Tubik dalam media. Subhanallah, ni masya-Allah dahsyat. Kalau kita tak ada ilmu, kita dengar tengok je. Kalau kita ada ilmu, kita tahu ni betul ke, ni salah ke, ni sesat ke, ni apa. Kita ada mauqif, kita ada pendirian kita yang sendiri. Batu Imam Ghazali kata orang tak ada ilmu ni semuanya rosak dan binasa. Kita jadi seorang ayah, kita gagal mendidik keluarga kita. Kita jadi seorang isteri, dengan kita jadi seorang isteri, kita tak boleh membawa anak-anak kita ke syurga. Jadilah apa pun duduk mana kita ni, bila tidak ada ilmu, benarnya Nabi kata halkah, rosak dan binasanya manusia apabila jahilnya dia. Sebab tu penyakit manusia ni tuan-tuan, yang lebih bagus disebut oleh Badi'uz Zaman Syekh An-Nursi rahimahullah ta'ala ketika penghulu orang Sabah. Penghulu orang Sabah dalam istilahnya Tok Mulu orang mati syahid ada. Kita Tok Mulu tak ada dah lah ni, MPKK pula. Hak canggih lagi dah. Zaman dulu Tok Mulu, penghulu orang mati syahid ada. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidu Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi kata penghulu orang Sabah ada. Siapa dia? Nabi Ayub alaihi salam. Tutup mulu orang Sabah, yang diuji oleh Allah dengan dahsyat. Bukan seorang anak dia mati tuan-tuan. Ada riwayat sebut 12 orang mati habis, Tuhan tarik 12 orang mati. Kita tak ada diuji oleh Allah, anak mati belaka. Sakit, harta benda Tuhan tarik, sikit pun tak tinggal. Sakit yang menyebabkan orang kampung, orang negeri hak dia banyak bantu ni, halau dia. Halau dia. Dan kata Badi'uz Zaman, Nabi Ayub ni dia mula berzikir pada Allah. Tuan cari dalam surah Al-Anbiya, wa ayyuba iznada rabbahu anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Dia ngadu pada Tuhan, Rabbi inni massaniyadur, ya Allah aku ni sakit, dan engkau Tuhan yang maha penyayang. Bila dia? Ada ulama antaranya Badi'uz Zaman kata Syekh An-Nursi, bila mana dua anggota dia yang menjadi perantara makrifat dia dengan Allah Ta'ala, lidah dia ni sudah dimakan oleh ulat. Kan Nabi Ayub ni kan tubuh dia habis, menanah habis ni, kulit dia ni habis ni. Ketika mana ulat-ulat memakan lidah Nabi Ayub, ketika mana ulat dalam tubuh dia ni memamah hatinya, Nabi Ayub kata dua tempat ini adalah wasilah aku mengingati Allah. Lidah ini aku berzikir pada Allah, dan hati inilah yang mengingatkan aku kepada Allah. Lalu dia baru bermula bermohon kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, subhanallah. Kata Badi'uz Zaman Syekh Nursi, Nabi Ayub tak pernah takut dengan sakit dia. Sebab tu Allah Ta'ala, Nabi sebut dalam hadis, tanda Allah sayang pada hamba-Nya, dia akan ditimpakan dengan musibah sebelum dia mati, supaya apa? Diringankan di ambang sakaratil maut dia. Dia tanda Tuhan sayang. Tuan-tuan tengok orang sakit, tuan-tuan tengok orang dekat, almarhum Dr. Harudin berapa kali jantung berubah, almarhum Tok Goni Aziz. Tuan-tuan tengok orang-orang alim, Syekh Dr. Muhammad Mursi, Syekh Ahmad Yasin, dok dia mati dibunuh, sakit dulu. Ni kita bimbang, kita kata kita nak sihat. Kita bimbang tuan-tuan, kita mati Tuhan tak ampun dosa-dosa kita. Orang sakit dia buat tu. Badi'uz Zaman Syekh Nursi kata aku tak pernah takut dengan kesakitan. Bahkan dia beri motivasi pada orang sakit ni. Waktu kita segar tuan-tuan, sehari masa berlalu sepatah kilat. Seminggu cepat Allah, Jumaat pula dah.
Tuan-tuan, bila tuan-tuan sakit sehari macam setahun rasa. Sehari ni kita duk tunggu bila nak garik pulak ni, bila masa ni pulak ni, macam setahun. Kata Badi'uz Zaman Syed Nursi, ketika itulah kamu menikmati kehidupan. Lidah kamu akan berzikir, ingat pada Tuhan. Kamu akan sebut Allah, Allah, Allah. Lepas tu orang sakit, kena cara dia, dia boleh selawat 1000 kali sehari, dia boleh istighfar 1000 kali sehari, dia boleh menyeru dan memanggil nama Allah. Kita hok sihat ni tuan-tuan, satu hari satu kali nak istighfar tak cukup. Nak selawat ni hari Jumaat nak boleh 1000 kali Allah, habis dah Jumaat tuan-tuan. Maghrib tadi habis dah Jumaat. Dalam keadaan kita ni nak tutup syafaat Nabi SAW. Tapi orang sakit tuan-tuan tengok, subhanallah. Yo, saya banyak baru-baru ni mak mertua meninggal. Ni ayah mertua kena dah stroke, kena lagi kali kedua. Tapi Masya Allah, di tangan dia tasbih duk gini, tak berhenti. Tak boleh bangun dah, tapi tangan dia tak berhenti ni. Subhanallah tuan-tuan. Kita hari ni banyak reka dalam. Batu ulama sebut sakit ni nikmat. Bagi orang beriman nikmat. Ada seorang sahabat dia berdoa, ya Allah, beri aku sakit sehingga Tuhan beri dia demam sampai mati. Dan tanda rahmat Allah pada orang beriman, sebelum Tuhan cabut nyawa dia, Allah nak hapus semua dosa-dosa dia. Cara Tuhan hapus dosa kita kalau mana? Sakit. Batu Nabi kata, jari kita ni tak terkena satu duri, malaikat Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Ini kita kena faham. Yo. Sebab tu kita tengok orang sakit, Allah subhanahu. Dan beruntung tuan-tuan orang yang waktu dia sihat, waktu dia segar, dia mari ke surau masjid. Hari ni kerajaan umum barangkali akan datang penjawat awang, tak ada pencen dah. Sebab duit tak ada. Bila dengar tak ada pencen, Allah kita susah hatilah. Allah susah dah. Mak ayah kita generasi sekarang ni ada pencen. Dia kerja, dia habis kerja, nung bulan-bulan masuk pencen. Kita dengar pencen tak masuk, Allah berat dah ni. Tuan-tuan, orang hak kemasa sihat, dia mari surau masjid, subhanallah. Tuhan uji dia dengan kesakitan, aksiden, stroke, tiba-tiba sakit. Walaupun malam ni dia duduk di rumah, hatta di alam barzah sana, di dalam kubur sana, pahala ketika dia sihat mari ni tak putus-putus. Ni orang panggil pencen masuk, subhanallah. Ini kelebihan. Sebab tu kita disuruh waktu kita sihat ni, kita betul-betul beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada nak ayat tuan-tuan ya, Nabi Ayub, penghulu orang sabar ni, dia selalu ketika mana dua anggota dia tak boleh nak sebut nama Allah dah, hati dia tidak boleh berhubung lagi, lalu dia bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata pada zaman Syed Nursi, hari ni realiti hidup kita hari ni, sakit dua orang ni tak ada apa. Yang parah ialah sakit maknawi. Maknawi ni makna benda yang kita tak nampak. Hati kita sedang luka tuan-tuan, hati kita sedang parah. Jiwa manusia koyak dan rabah, hitam yang melekat, menyebabkan mereka ini jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang hati suci bersih ni tuan-tuan, subhanallah, dia tak senang duduk dia cari majlis-majlis ilmu. Dia tak boleh nak duduk tengok TV waktu maghrib. Kenapa? Ni jiwa dia, yo, jiwa dia. Maka kerana tu kita disuruh, yo, mengambil apa yang Nabi sebut, annas kulluhum halka illal alimun. Manusia ni semuanya Nabi kata kosong, malaikat orang yang berilmu saja. Jadi pentingnya ilmu ni, dapat selawat, dapat syafaat, dapat tinggi, yarfa'illahu allazina amanu minkum. Tuhan angkat darjat orang yang berilmu. Dan kata Nabi SAW pula,
wal alimuna kulluhum halka illa al amilun. Orang ada ilmu pun rosak juga. Dah. Rupanya orang dah tadi kita cakap orang tidak ada ilmu. Rupanya orang ada ilmu pun dia rosak. Sebab apa? Dia tidak beramal dengan ilmu dia. Ni pula. Sebab tu ilmu kita ni ada nilai bila kita beramal. Kita kata malam sebelum tidur baca surah Al-Mulk. Nabi ni tak tidur malam. Malaikat baca 2 surah. Satu surah Sajadah, satu surah Al-Mulk. Itu satu riwayat. Dua-dua ni salah sunah ayat, 30 ayat sahaja. Jangan tinggal baca surah Al-Mulk. Kita tahu, kita ada ilmu ni. Dah. Wal alimuna kulluhum halka. Nabi kata orang berilmu ni pun rosak. Illa al-amilun. Bila mana malaikat orang yang beramal dengan ilmu dia. Masya-Allah tuan-tuan. Rekah je, simple je. Dah. Jadi sebab apa? Sebab Nabi kata siapa baca surah Al-Mulk melazimi membacanya, dia mati. Bila dia mati, surah tu jadi peguam bela, peguam cara, menghalang seseorang di azab di alam barzah. Masya-Allah. Kau tuan-tuan nak ingat lagi panjang sangat, ambil hak Nabi kata Sayyidul Istighfar. Nabi kata siapa baca Sayyidul Istighfar, baca waktu subuh, dia mati siang, syurga. Nabi kata baca petang, mati malam belum subuh, syurga. Imam Hasan Al-Banna Al-Syahid tulis satu zikir namanya Al-Ma'zura. Dibaca selepas subuh dan selepas asar. Dalam tu ada Sayyidul Istighfar. Dan kita pun ada hadis sebut siapa mayang subuh berjamaah, mayang asar berjamaah, insya-Allah syurga bagi dia. Nak jaga dua ni tu. Sebab tu mayang asar disebut al-wusta. Masa ni pertukaran syih malaikat. Syih malaikat bertukar masa ni. Subuh dengan asar. Yo. Anda termasuklah ada hadis ayat lain sebut siapa mayang isyak berjamaah seolah-olah ia menghidupkan separuh malam itu dengan beribadah. Siapa mayang subuh berjemaah pula seolah-olah dia semayang lepas isyak malam ini siapa ke subuh tak berhenti, ia menghidupkan sepanjang malam. Masya-Allah tuan-tuan. Ini hak disebut oleh Nabi SAW. Tapi kita nak tengok surau masjid subuh isyak ramai orang payah. Isyak subuh lagi-lagi dah. Ini Allah Ta'ala buat ujian ni. Sebab tu kita hak banyak tahu ni bebanan atas kita berat. Orang yang jahil barangkali dia tak tahu kejahilan dia. Tapi bila kita berilmu ni bebanan kita semakin hari semakin berat. Yo, semakin dahsyat. Lepas tu Nabi sebut ilmu nafi', ilmu bermanfaat ni bila berlaku? Ketika mana bertambahnya amalan kamu. Bila kamu kata kamu diklaim orang berilmu, amalan tak tambah-tambah. Takut itulah kita duduk. Masya-Allah tuan-tuan. Yo. Ini kita takut. Yo. Jadi kata Nabi sallam wal alimu nakuluhum halka illa al amilun. Orang yang ada ilmu ni rosak. Punah dan binasalah ia. Malaikat orang yang beramal dengan ilmunya. Jadi nilai ilmu kita ni bila mana? Bila kita beramal dengan dia. Yo, kena beramal dengan ilmu. Sebab tu tuan-tuan, dosa maksiat kita jauh. Kenapa? Saya teringat kisah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i ni daripada Palestin. Dia ni pasal Palestin. Ngaji di Mesir. Tok guru ni nama Imam Waqi', termasuk Imam Malik. Yo, mak dia sungguh dia buat mengaji. Masa umur dia 15 tahun dia boleh keluar fatwa dah tuan-tuan. Imam Syafi'i umur 15 tahun boleh beri fatwa dah. Tok guru dia beri dah.
Dia 15 tahun boleh keluar fatwa. Satu hari tuan-tuan, dia jumpa tok guru dia Imam Waqi'. Syaqawtu ila Waqi' su'a hifzi. Wa Imam Waqi', payahnya aku nak ngapa kau. Nak ngapa ni tak masuk. Kalau balik baca ni lekat memori. Satu hari dia baca tak masuk. Lalu Imam Waqi' kata fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Syafi'i tinggal maksiat. Subhanallah, tinggal maksiat. Tuan-tuan fikir balik, zaman Imam Syafi'i ni maksiat apa ada? Kita ni keluar masjid, keluar surau Allah, puan tak pakai tudung, pakai ketatnya, macam-macam keliling kita ni. Imam Syafi'i zaman dia maksiat apa ada? Maksiat apa, pesta apa tak ada tuan-tuan. Ulama kata, ya, Imam Syafi'i ni maksiat bagi diri dia ialah dia tak bangun sembahyang tahajud. Subhanallah. Batu disebut, ya, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Perkara yang biasa bagi orang awam, tapi dosa bagi orang yang hampir dengan Tuhan. Nak mudah faham tuan-tuan, orang lain dia boleh semayang subuh pukul 7, alhamdulillah. Ada pukul 10 biasa main subuh. Ada orang boleh semayang subuh berjemaah, alhamdulillah. Tapi tuan-tuan kena faham, orang yang muqarrabin, yang hampir dengan Allah, dia tak bangun tahajud tu dosa dah bagi dia, maksiat bagi dia. Batu kita dengar kisah riwayat hidup almarhum Tok Goni Aziz kata, dalam hidup dia ingat 3 kali dia tak bangun tahajud. Subhanallah. Yo, orang alim tuan-tuan. Nabi SAW tu hak dijamin syurga, maksum, bekok kaki, pecah kaki dia bangun tahajud. Yo, maka kerana tu kita kena lihat. Imam Waqi' kata fa arsyadani ila tarkil ma'asi, tinggal maksiat. Imam Syafi'i, fa innal ilma nurun min ilahi, kerana sesungguhnya ilmu ini cahaya daripada Allah. Wa nurallah la yuhda li'asi, dan cahaya Allah tak akan pergi kepada orang yang bermaksiat pada Allah. Ni juga ulama kata sebab apa kita ni kadang-kadang amalan yang sikit payah nak buat. Sikit je amalan tapi payah nak buat. Kenapa? Kerana dosa-dosa yang ada pada diri kita banyak. Bila dosa banyak ni tuan-tuan, kita kadang-kadang benda kecil tak boleh buat. Contoh ni, bakal tuan-tuan dah pernah dengar ni, Sayyidul Istighfar. Nabi kata siapa baca ni asal dia mati malam ni, syurga. Baca lepas subuh pula, mati siang, syurga. Apa benda baca ni? Allahumma anta rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, engkau lah Tuhan kita. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau Tuhan aku. Khalaqtani, engkau lah yang mencipta aku ni. Wa ana abduka, aku ni hamba kamu. Wa ana ala ahlika, dan aku ni ada perjanjian. Aku ni ada kewajipan yang aku kena buat terhadap kamu. Wa wa'dika mastata'tu, ya Allah, aku akan cuba buat semampu yang boleh kewajipan-kewajipan ini. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung daripada dosa-dosa dan kesalahan yang pernah aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui ya Allah segala nikmat-nikmat yang telah engkau kurniakan padaku. Wa abu'u bi zambi, yo, aku juga mengaku dosa-dosaku. Faghfirli, ampunkan dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan engkau ya Allah. Ni orang panggil apa? Sayyidul Istighfar. Ni siapa baca, tak apa dalam asal tadi baca malam ni mati syurga, Nabi kata. Subhanallah. Tapi pasal apa kita payah nak beramal? Ulama kata yang kecil, yang sikit kita payah nak beramal, antaranya ialah terhalang dengan dosa-dosa kita.
Bayangkan Imam Syafi'i tak tahajud tu dosa. Kita tuan-tuan lagi-lagilah banyak dosa-dosa kita, subhanallah. Ya. Jadi malam ni setakat tu lah. Baru mukadimah ni tak kuliah lagi ni. Tapi nampak tuan-tuan letih malam ni barangkali ya. Puasa ke apa. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Kerana ada jadual satu lagi dah. Ada selagi tu InsyaAllah. Betul lah malam ni pun ada program. Dia ya, dah ada program. Malam esok pula ada jemputan lagi. Walaupun malam ni ustaz patutnya ada kuliah di tempat lain. Tapi bila mantan pengurusi kita telefon, mari ustaz. Mari jugalah. Ya, lama dah kita tak mari ni. Ya, insya-Allah moga-moga ukhuwah fillah kita menjadi asbab yang Nabi sebut, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan dapat naungan Allah di akhirat esok. Ya. Antaranya apa? Wa rajulan tahabba fillah. Orang yang berkasih sayang ni kerana Allah. Ijtama' alaih wa tafarraqa. Kita temu sini kerana Allah. Kita berpisah pun kerana Allah. Ustaz ada kerjaan ustaz sendiri. Tuan-tuan ada kerja tuan-tuan. Tapi kita bertemu hak betul malam ni kerana Allah. InsyaAllah. Kalau itu dah tujuan dan matlamatnya, layak kita dapat syafaat di yaumul mahsyar. Kalau hari mahsyar ni Nabi kata bumi warna putih kemerahan macam tepung. Nabi kata putih. Sebab apa? Nak tunjuk hari itu hari keadilan, hari yang adil. Tuhan akan ada mahkamah Rabbul Jalil. Matahari duduk sedekah tapak duduk dia. Subhanallah. Nabi kata ada orang berjalan naik kenderaan diberi pakaian dan makanan. Ada orang mukanya ke bawah berjalan. 3 golongan Nabi kata. Berjalan dengan muka dia. Yang kita baca surah Al-Mulk. Afaman yamshi mukibban wajhihi ala ahdah. Amma yamshi sawiyan ala siratil mustaqim. Siapa dia tu? Nabi kata tu orang kafir hari ni. Dan ada orang yang berjalan naik kenderaan, tiba-tiba kenderaannya tu mati. Itulah golongan asi, ahli maksiat ketika hidup di dunia dahulu. Nabi kata kalau dia ada kebun, ada tanah, ada harta yang paling mahal di dunia ini, dia sanggup gada dan jual untuk dapat kenderaan di mahsyar. Tetapi itulah kedudukan mereka yang bermaksiat ketika hidup di dunia. Moga-moga Allah Ta'ala istiqamahkan kita semua. Allah himpunkan kita di akhirat kelak. Sebagaimana Allah himpunkan kita pada malam ini di taman syurga ni, insya-Allah. Dan semoga-moga kita datang tadi menggunung dosa yang kita bawa. Insya-Allah kita pulang malam ni Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi sekadar tu dulu. Dan sebelum berakhir tuan-tuan, berapa perkara. Yang pertama bulan 3 ustaz ni baru balik umrah, benar baru balik umrah. Jadi gitulah, pergi umrah, pergi balik, pergi Kuala Lumpur, macam-macam lah. Ya. Jadi bulan 3 ni insya-Allah siapa-siapa yang nak pergi umrah bulan 3 ni cuti sekolah ni, insya-Allah kita bawa sebuah bah saja rombongan untuk pergi umrah. Masih ada kosong lagi. Siapa-siapa yang nak bersama-sama dengan ustaz di Tanah Haram menunaikan umrah, insya-Allah. Ya. Sambil-sambil kita bantu kompleks anak yatim kita, sambil-sambil kita mengerjakan umrah. Jadi sekadar itu dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafiru masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antal wahidul ahad al-fadlus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma habbib lana iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih lana kufra wal fusuq wal asyan waj'alna minar rasyidin waj'alna minal muttaqin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min zurriyyatina
ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم حوّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما علنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين